Okey. Rekod sekejap. Okey, dah start rekod. Okey. Rekod. Okey, semalam cikgu tak boleh buat live sebab semalam semua cikgu kena pergi sekolah, ada taklimat. Jadi cikgu terpaksa batalkan kelas malam. Tapi cikgu ada hantar video dan ada beberapa orang murid telah hantar tugasan. Okey. Baik. So kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita ialah penggunaan kad kredit. Okey. Standard pembelajaran ialah 3.3 membina dan menulis jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul. Okay. Objektif pembelajaran ialah membina dan menulis 4 jawapan pemahaman secara kritis dan kreatif dengan betul berdasarkan teks penggunaan kad kredit. Okay. Kamu akan membaca dan menjawab 4 soalan pemahaman. Seterusnya, membaca dan menjelas dan menakul bahan sastra berdasarkan teks penggunaan kad kredit untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan, kamu dianggap berjaya sekiranya kamu dapat menulis 4 jawapan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Seterusnya, melengkapkan peta buih dengan maklumat bahan bacaan yang dibaca. Okey. Untuk pelajaran hari ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 189. 189. Okey, kita pergi kepada perenggan yang pertama. Okey. Perenggan pertama. Okey, kita minta Irwan Hafiz. Lama tak dengar suara Irwan Hafiz. Baca perenggan yang pertama dan kedua tu. Cikgu Mazidah telah pergi ke sebuah bank. Beliau ingin memohon kad kredit di sana. Beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Pegawai bank itu memberi penerangan tentang keistimewaan kad kredit. Antaranya, pengguna tidak perlu membawa wang tunai ke mana-mana. Pengguna dapat berbelanja dengan hanya menghulurkan kad kredit kepada juruwang. Oleh itu, kehilangan wang tunai dapat dielakkan. Okey, terima kasih Wan Hafiz. Baca perenggan pertama dan kedua. Kalau boleh sebutan baku. Bank. Bank ke bank sebutan dia? Bank. Kalau bacaan sebutan baku? Bank. 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 Okay. Bank ni bahasa Inggeris. Kalau dalam sebutan bahasa Melayu, bank. Okay. Kalau boleh sebutan tu biar sebutan baku. Okay. Mesranya. Mesranya ke mesranya? Sebutan mesranya. Okay. Okay, kita cuba dengar satu lagi. Abdul Hasan Syukur ni siapa? Selamat pagi Abdul Hasan Syukur. Saya guna telefon ayah saya, cikgu. Siapa Lailatul ni? Sofia. Lailatul Sofia. Lailatul Sofia? Lailatul Kamalia sebab guna telefon ayah.
Okey, okey. Okey, cuba baca. Lailatul Kamalia. Cikgu Mazidah telah pergi ke sebuah bank. Beliau ingin memohon kad kredit. Di sana, beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Pegawai bank itu memberikan penerangan tentang keistimewaan kad kredit. Antaranya, pengguna tidak perlu membawa wang tunai ke mana-mana. Pengguna dapat berbelanja dengan hanya menghulurkan kad kredit kepada juruwang. Oleh itu, kehilangan wang tunai dapat dielakkan. Okey. Terima kasih Lailatul Kamalia. Okey. Sangkut-sangkut situ so putus-putus tadi. Okey, cikgu cuba nak try seorang dengan sebutan yang baku. Muhammad Rizwan. Selamat pagi Rizwan. Muhammad Rizwan Hasni. Ya, cikgu. Okey, cuba baca dengan sebutan baku. Cikgu Mazidah telah pergi ke sebuah bank. Beliau ingin memohon kad kredit. Di sana, beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Pegawai bank itu memberikan penerangan tentang keistimewaan kad kredit. Antaranya, pengguna tidak perlu membawa wang tunai ke mana-mana. Pengguna dapat berbelanja dengan hanya mengulurkan kad kredit kepada juruwang. Oleh itu, kehilangan wang tunai dapat dielakkan. Okey, terima kasih. Muhammad Rizwan jelas bacaan bila baca sebutan baku tu bunyi dia lebih jelas, boleh senang faham itu beza dia kalau kamu baca sebutan baku dengan sebutan biasa percakapan kamu tu ada beza dia. Okey, so kita tengok pada isi perenggan yang pertama. Okey, perenggan pertama tu Cikgu Mazidah telah pergi ke sebuah bank. Beliau memohon kad kredit. Di sana beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Okey. Terlebih dahulu kamu sudah biasa dengan kad kredit. Apa yang kamu faham tentang kad kredit? Siapa boleh bagi pendapat? Apa yang kamu faham tentang kad kredit? Nur Batisha Kristina, selamat pagi. Ya, cikgu. Apa yang kamu tahu tentang kad kredit? Pernah tengok kad kredit? Pernah tengok kad kredit? Batisha. Tak ada idea. Nur Wadania. Selamat pagi Nur Wadania. Suara tak ada. Boleh cakap? Ya. Okey, apa yang kamu tahu tentang kad kredit? Tak tahu. Tak tahu. Siapa tahu ni? Virendra Singh. Selamat pagi Virendra Singh. Tak dengar suara. Adani Zati. Selamat pagi Adani Zati. Ya, cikgu. Ya. Kamu apa yang kamu tahu tentang kad kredit? Kad hutang bayar dulu. Pakai dulu, bayar kemudian. Pakai dulu, bayar kemudian. Maksudnya kalau kamu beli barang, pakai kad kredit. Okey, bayar kemudian. Okey, macam berhutang lah. Okey. Ada lagi siapa nak bagi pendapat? Okey, kad kredit ni merupakan sebagai perantaraan lah. Okey, dia macam wang juga. Okey, tapi kamu tak perlu bawa wang. Bila kamu pergi kedai beli barang,
kamu tak perlu bawa wang, kamu perlu bawa kad tu dan kamu guna kad tu sebagai pembayaran. Sebenarnya kamu bayar guna wang juga tapi bayar atas talian. Okey, atas talian. Maksudnya kamu mesti ada duit dalam bank dan bayaran tu dibuat melalui atas talian. Okey. Dan keistimewaan dia macam siapa kata tadi, boleh bayar dulu, okey. Boleh guna dulu, bayar kemudian. Macam berhutang lah. Nama pun kad kredit. Okey. Perenggan yang kedua, pegawai bank itu memberikan penerangan tentang keistimewaan kad kredit. Apa istimewanya kad kredit? Antaranya, pengguna tidak perlu membawa wang tunai ke mana-mana. Okey. Jadi tak perlu bawa wang tunai. Mungkin kamu nak beli barang dengan jumlah yang banyak, 2,000, 3,000. Jadi tak nak bawa duit yang banyak, wang yang banyak, kamu hanya bawa kad saja. Di sini soal apa ni? Keselamatan. Okey, mana lebih selamat? Bawa duit, wang yang banyak ke bawa kad? Bawa kad. Bawa kad. Kalau kena rompak pun apa nak dirompakkan? Tak ada wang. Tak ada wang tunai. Okey. Pengguna dapat berbelanja dengan hanya menghulurkan kad kredit kepada juruwang. Oleh itu, kehilangan wang tunai dapat dielakkan. Okey. Itu antara kelebihan. Okey. Kelebihan dia, kat situ dia beritahu tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Okey. Okey, kita tengok pada perenggan yang kedua. Okey, perenggan yang kedua. Okey. So soalan yang isi yang perenggan pertama ni dia tentang bagaimana pegawai itu menyambut Cikgu Mazidah sebagai pekerja bank mesti apa dengan pelanggan? Mesti mesra, mesti sambut pelanggan dengan baik. Okey, sebabnya Cikgu Mazidah telah pergi sebuah bank, beliau ingin mohon kad kredit, di sana beliau disambut dengan mesranya oleh seorang pegawai bank. Okey. Kemudian soalan dia, nyatakan sikap dan sifat yang perlu ada pegawai bank selain yang dinyatakan dalam petikan. Okey. Yang pertama tadi dia beritahu mesra. Okey, yang kedua, apa sikap yang perlu ada seorang pegawai bank? Amanah dan jujur. Ya? Amanah dan jujur. Bagus. Amanah dan jujur. Siapa bagi jawapan amanah dan jujur tu? Sezatul. Sazatul. Okey. Okey, sebagai pegawai bank mesti amanah dan jujur. Kenapa kamu kata amanah dan jujur? Takut ditipu. Takut dia tipu. Sebab ni soal duit kan, soal wang. Kita bagi dia wang. Jadi pegawai bank ni mesti amanah. Mesti jujur. Kemudian bila Cikgu Mazidah tu tanya tentang kad kredit, dia kena jujur. Dia kena beritahu apa kebaikan dan keburukan kad kredit. Okey. Kita pindah kepada perenggan ketiga. Perenggan ketiga. Itu perenggan ketiga, pendek saja. Kita minta Luffy. Selamat pagi Muhammad Luffy. Kamu tak dengar suara Luffy. Selamat pagi, Cikgu. Kamu dah suntik belum? Dah. Dah. Dua-dua? Okey, bagus. Okey, kita baca. Selain itu, pengguna kad kredit akan mendapat mata ganjaran daripada pembelanjaannya. Mata ganjaran ini boleh ditebus dengan pelbagai cara. Sama ada ditukar dengan barangan atau pakej pelancongan. Okey, terima kasih Muhammad Luffy. Pendek saja. 1-2 ayat saja. 2 ayat saja. Okey, kita cuba dengar Afifah. Selamat pagi Nur Afifah.
Okay, baca perenggan tu. Tak dengar, Fifa tak dengar suara kamu. Okey, cuba Nur Zahirah. Selamat pagi Nur Zahirah. Selain itu, pengguna kad kredit akan mendapat mata ganjaran daripada pembelanjaannya. Mata ganjaran ini boleh ditebus dengan pelbagai cara, sama ada ditukar dengan barangan atau pakej pelancongan. Okey, terima kasih Zahirah. Nur Fifa, tadi cikgu tak dengar suara kamu. Ni mic kamu masih on lagi. Ada siapa dengar suara Nur Fifa? Tak Tak ada. Tapi dia punya mic dia on tu. Okey. Okey, perenggan kedua. Selain itu, penggunaan kad kredit akan mendapat mata ganjaran daripada perbelanjaannya. Okey. Ini kalau kamu faham, biasa disebut apa? Bila beli barang, guna kad kredit tu biasanya dapat apa? Diskaun. Bukan diskaun, apa? Mata ganjaran. Faedah. Faedah. Lain? Biasa dia orang sebut point. Dapat point. Maksudnya bila kita berbelanja, contohnya kamu belanja RM10, dia bagi 2 point. Okey, 2 mata ganjaran. Jadi bila mata ganjaran tu kita kena kumpul. Jadi setiap kali kita belanja, kita dapat mata ganjaran. Jadi dalam mata ganjaran tu akan kita kumpul. Contohnya belanja RM10 dapat 2 poin. Besok belanja lagi RM10 dapat lagi 2 poin. 2 mata ganjaran dah jadi 4. Benda tu semakin lama semakin bertambah. Bila bertambah, contohnya dah kumpul 100 poin, 100 mata ganjaran. Selamat pagi Muhammad Alif. Masuk, okey. Bila contohnya dah dapat 100 poin, kita boleh tukar 100 poin tu kepada ditebus tu, maksudnya boleh ditukar dengan pelbagai cara. Sama ada kita boleh dapat barangan, contoh 100 poin tu kita dapat contoh apa dia bagi dapat contoh apa barangan, katakan dapat susu atau dapat susu. 100 poin tu kamu akan dapat 1 pack susu. Jadi kamu akan dapat percuma sebab kamu ada 100 poin. Ataupun boleh juga dalam bentuk pelancongan. Contohnya kalau banyak 500 poin, dia bagi satu pakej pelancongan. Jadi dia sebagai galakan untuk kita berbelanja menggunakan kad kredit. Sambil kita membayar guna kad kredit, kita dapat poin. Kalau kita guna wang tunai, kita mungkin tak dapat apa. Kita mungkin tak dapat apa. Okey. Siapa pernah dapat barangan melalui tebus mata ganjaran? Ada? Selalunya kad kredit, kad isi minyak, lagi apa? Kad apa yang ada mata ganjaran? Pernah tengok? Biasanya ayah kamu lah, ayah kamu ada banyak kad. Ada kad Maybank, ada kad bonus link, ada kad kredit. Setiap kad tu biasanya dia ada mata ganjaran. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perenggan yang ketiga. Ini antara isi yang penting. Okay, kita minta Ain Syamim. Selamat pagi Ain Syamim. Selamat pagi cikgu. Cikgu Mazidah juga bertanya tentang kesan penggunaan kad kredit. Menurut pegawai bank itu, pengguna akan berbelanja dengan borosnya jika tidak dapat mengawal diri.
Penipuan kad kredit juga sering berlaku. Selain itu, kadar faedah yang tinggi juga dikenakan jika pengguna gagal membayar hutang dalam tempoh tertentu. Okey, terima kasih Ain Syamil. Jelas bacaan. Okey, Muhammad Hafiz. Selamat pagi Muhammad Hafiz Ilham. Muhammad Hafiz Ilham, selamat pagi. Dia pergi tandas. Oh, pergi tandas pula. Okey. Pergi tandas tak apa, jangan pergi memancing. Okey. Selanjutnya kita jemput Nora Syikin. Selamat pagi Nora Syikin. Nora Syikin. Ya, Cikgu. Ya, baca perkataan seterusnya. Cikgu Mazidah juga bertanya tentang kesan penggunaan kad kredit. Menurut pegawai bank itu, pengguna akan berbelanja dengan borosnya jika tidak mengawal diri. Penipuan kad kredit juga sering berlaku. Selain itu, kadar faedah yang tinggi juga dikenakan jika pengguna gagal membayar hutang dalam tempoh tertentu. Okey, terima kasih Nora Syikin. Okey, untuk perenggan yang ketiga ni, apa isi dia? Dia memberitahu tentang apa? Dia Kesan buruk terhadap kad kredit. Dia menerangkan tentang keburukan penggunaan kad kredit. Dia ada kebaikan dan ada keburukan. Semua benda ada baik, ada dan buruk. Jadi kita kena fikir. Okey, dalam isi ni dia beri berapa keburukan? Dia nyata berapa keburukan? Ada berapa keburukan yang dinyatakan dalam isi ni? Dia beritahu ada berapa? Ada berapa keburukan? 3. Okey, bagus. Ada 3 keburukan. Kamu kena kenal pasti. Kena tahu apa yang kamu baca tu. Dia cerita tentang keburukan kad kredit dan dimaklumkan situ ada 3 keburukan. Yang pertama, keburukannya ialah kita akan apa? Tak dapat mengawal diri. Tak dapat mengawal diri. Kita akan boros. Sebab dia akan rasa seronok berbelanja. Sebab dia tak pegang duit. Jadi dia akan berbelanja. Sebab dia rasa ini boleh. Boleh bayar kemudian. Jadi dia tak fikir. Sepatutnya dia berbelanja 100, mungkin dia akan belanja sampai 200, 300. Sebab manusia ni bila tengok benda dia nak, jadi dia akan berbelanja. Padahal kemampuan dia untuk RM100 saja. Tapi sebabkan dia boleh berhutang, dia belanja melebihi daripada kemampuan. Itu keburukan dia. Yang kedua, boleh berlaku penipuan. Selalu kita dengar dalam berita penipuan kad kredit. Okey. Kad kredit kita ditiru dan orang lain tu berbelanja menggunakan kad kredit kita. Belanja. Kita kat rumah tapi ada orang berbelanja menggunakan kad kredit kita. Itu semua orang yang pakar-pakar dalam penipuan. Okey. Selalu berlaku macam tu. Okay? Kita tak belanja tapi orang lain berbelanja menggunakan kad kredit kita. Jadi bila seseorang pegang kad kredit, dia perlu berhati-hati. Terutamanya perbelanjaan dalam atas talian. Sekarang ni selalu banyak perbelanjaan atas talian, jadi senang mereka nak membuat penipuan. Okey, yang ketiga dikenakan faedah yang tinggi. Apa faedah tu? Bahasa lain pada faedah tu? Apa yang kamu faham faedah yang tinggi? Dikenakan apa? Bunga, dikenakan bunga. Sebagai contoh, macam mana contoh dia? Hutang 10, bayar 20. Okey, bagus. Itu maksud dia. Kita berbelanja RM10. Kita guna RM10. Tapi bila kita nak kena bayar,
kita bukan bayar RM10. Kita mungkin akan bayar RM15. Kenapa jadi RM15? RM5 tu ialah faedah. Faedah, bunga. Itu bulan pertama. Kalau kita tak bayar juga, bulan ke depan, dia jadi apa? Dia tak jadi RM15 lah. Dia akan jadi RM20 pula. Dia bertambah. Jadi semakin kita tak bayar, semakin bertambah hutang kita. Itu keburukan dia. Okey. Tadi kebaikan kan. Boleh kita berbelanja tanpa bawa wang tunai, kita rasa selamat. Okey. Keburukan dia pun banyak. Keburukan dia lagi banyak. Okey. Seterusnya perenggan yang Okey, di sini ada soalan. Adakah kita bertindak bijak jika kita banyak berbelanja dengan menggunakan kad kredit? Bijakkah kita kalau kita belanja banyak menggunakan kad kredit? Pada pendapat kamu? Adakah kita bijak kalau kita berbelanja banyak menggunakan kad kredit? Siapa boleh bagi komen? Bijakkah seseorang berbelanja banyak menggunakan kad kredit? Tak bijak. Tak bijak. Kenapa? Tak beberapa bijak. Tak beberapa bijak. Okay. Tak beberapa bijak. Dia kalau dia mampu tak apa, kan? Kalau dia ada kemampuan tak apa. Yang tak bijak ni kalau dia tidak mampu. Dia sebenarnya dia tak mampu tapi dia menggunakan kad kredit, itu akan jadi masalah. Sebab dia berbelanja tidak mengikut kemampuan. Dia mampu berbelanja 200 tapi dia gunakan kredit, dia belanja sampai 400. Jadi menjadi satu beban nanti. Masa berbelanja dia rasa seronok, bila dah habis nanti dia akan rasa beban. Itu yang kata tidak beberapa bijak. Okey. Sebagai pengguna yang bijak, apakah yang perlu kita lakukan semasa berbelanja dengan menggunakan kad kredit? Jadi bukan tak bagus kad kredit ni, bagus. Jadi sebagai seorang yang bijak, semasa menggunakan kredit, kita mesti apa? Mesti? Ikut nilai yang mampu. Ikut kemampuan. Okay? Bukannya kita nak kata kad kredit ni tak bagus. Kad kredit ni bagus, terutamanya dari segi keselamatan, waktu kecemasan. Sebab kita boleh, apa-apa boleh berlaku kepada kita. Kan? Jadi kita perlukan wang. Jadi bila kita ada kad kredit, kita boleh gunakan kad kredit. Okey. Jadi kita boleh berbelanja mengikut kemampuan, perlu ada disiplin. Perlu ada disiplin semasa berbelanja. Okey. Kamu nanti dah habis sekolah, dah besar, dah kerja, mungkin kamu akan ada kad kredit. Okey, jadi perlu bijak menguruskan kad kredit. Okey. Seterusnya ini adalah perenggan yang penutup. Ringkas saja. Setelah berpuas hati dengan terma dan syarat, Cikgu Mazidah mengisi borang permohonan kad kredit. Selepas permohonan kad kreditnya diluluskan, Cikgu Mazidah menggunakan kad kredit secara berhemah. Berhemah, bukan berkemah. Berhemah. Okey, itu sebagai penutup. Okey, kita pergi kepada peta buih berdasarkan isi. Okey, di situ mari kita mencatat maklumat penting tentang teks petikan mengenai penggunaan kad kredit. Okey, yang pertama kita tengok pada sifat dan sikap pegawai. Yang pertama tadi, perenggan yang mula-mula sekali. Apa diceritakan tentang sikap dan sifat dan sikap pegawai itu? Apabila kamu baca tadi, apa yang kamu faham tentang sifat dan sikap pegawai bank itu? Siapa boleh bagi? Bagaimana sifat dan sikap pegawai bank di dalam perenggan pertama itu? Adakah dia seorang yang sombong?
Amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Okey. Di situ sifat dan sikap pegawai bank amanah dan jujur dalam menyampaikan sesuatu maklumat kerana beliau menjelaskan kebaikan dan keburukan penggunaan kad kredit kepada pengguna. Jadi pegawai bank tu jujur. Dia beritahu apa kebaikan dan dia cerita juga apa keburukan. Okey, kalau kita nak jual suatu barang tu, kita akan cerita benda yang baik tentang sesuatu tu. Tak ada pun kita cerita tentang keburukan. Jadi pegawai bank ni jujur. Dia cerita apa kebaikan dan apa keburukan. Okey, sisi yang kedua, cara layanan pegawai bank. Bagaimana layanan Mesra. bank? Lembut lembut. Mesra pelanggan. Okey, sangat mesra. Okey, sisi yang ketiga, cara penggunaan kad kredit. Bagaimana cara penggunaan kad kredit yang disarankan oleh pegawai bank tu? Membeli barang yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan boros. Okey, menggunakan membeli barang yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan boros. Maksudnya di sini dia suruh apa? Setiap menggunakan kredit mesti ada apa? Mesti ada apa? Mesti ada disiplin. Mesti ada disiplin dalam menggunakan kad kredit. Okey? Iaitu membeli barangan yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan boros. Okey. Mentang-mentang dia ada kad kredit, dia tengok benda padahal benda tu tak perlu pun. Dia pun beli sebab dia fikir dia ada kad kredit. Okey. Tindakan bijak atau tidak jika berbelanja banyak menggunakan kad kredit? Bijak ke tak bijak? Kita dah bincang tadi. Jawapan dia? Ya? Bijak. Tindakan bijak atau tidak jika berbelanja banyak menggunakan kad Tidak bijak. Tidak bijak. Tidak bijak kerana perbuatan ini menggalakkan sikap suka berhutang. Okay? Jangan belanja banyak. Kita mesti belanja untuk apa? Kemampuan. Jangan terlalu boros. Okey, pada pendapat anda, keperluan kad kredit kepada Cikgu Mazidah, perlu ke tidak Cikgu Mazidah memohon kad kredit? Perlu. Bagi alasan. Kenapa Kerana mengelakkan daripada pencurian. Okey, bagus Darwin Mamin untuk mengelakkan kecurian apabila bawa wang tunai kan. Bila bawa wang tunai banyak boleh mengelakkan kecurian. Itu dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan menggunakan kredit ini lebih selamat. Okey. Ada lagi? Selain pada tu, tadi cikgu ada sebut kad kredit ini boleh digunakan waktu apa? Dapat menggunakan sewaktu dalam kecemasan. Okey, bagus. Dapat menggunakan sewaktu dalam kecemasan. Sebagai contohnya apabila tiba-tiba sakit, masuk hospital, kan? Masa itulah kita perlukan wang, kan? Masuk hospital, utamanya pergi hospital berbayar. Jadi, bila masuk saja dia akan terus tanya wang. Jadi, takkan kita nak terus cari wang tengah sakit tu. Jadi, kita gunakan kad kredit. Okey? Jadi, kata dari situ, dapat menggunakannya sewaktu dalam kecemasan. Okey, isi yang kelima, cara mengelakkan muflis. Bagaimanakah cara kita dah ada kad kredit, bagaimana kita nak mengelakkan kita nanti jadi muflis, iaitu terlalu banyak sangat berhutang. Beli setakat yang mampu. Beli setakat yang mampu. Okey, maksudnya berbelanja mengikut kemampuan. Okey, bagus. Okey. Membeli barangan mengikut kemampuan. Okey, yang kedua? Ada lagi? Membeli barangan yang diperlukan sahaja. Membeli barangan yang diperlukan sahaja. Okey, bagus. Okey, maksudnya barang yang tak perlu berbelanja. Okey, so screenshot ni. Boleh screenshot sebab nanti soalan berdasarkan isi-isi penting ni. Okey. Dah. Okey. So, itu saja. Cikgu akan bagi soalan
Cikgu akan bagi soalan berdasarkan petikan ni. Cikgu akan hantar dalam WhatsApp group nanti soalan pemahaman. Okey. Ada 4 soalan. 4 soalan berdasarkan petikan yang kita baca. Okey, cikgu akan hantar dalam WhatsApp group nanti. So kamu boleh buat dan hantar. Okey. So setakat itu saja untuk petikan penggunaan kad kredit. Okey. Ada kuis ya cikgu? Okey. Kuis, internet saya lag ini. So ada lagi 30 minit. Kamu ada kelas bahasa Inggeris kan? Okay, kita buat kuis sekejap. Bagian ulangan. Kahoot. Okey, kuis Kahoot. Okey, nombor pin tu nampak? Nampak nombor pin? Sekejap. Cikgu tak present. Okey, cikgu present. Okey, 8788502. Pin. Okey, 23 orang. Skor
Okay, drag huruf tu. Okey. Dia suruh kamu Mendukung. okey, kata kerja situ ialah gambar tu ialah mendukung. Ni Dr. Muzaffar sedang mendukung anaknya. So di situ kamu kena letak huruf D, M-E-N-D, merah. D-U-K, K-U-N-G, mendukung. Okey. So kita tengok berapa orang yang betul. 53%. Okey. Okey, Muhammad Faiz. Okey. Okey. So ni bukan kamu pilih jawapan kamu kena drag huruf untuk ejaan kata kerja. Okey, seterusnya puzzle. Okey. Kata kerja sini ialah apa? Gambar apa ni? Menjunjung. Bila atas kepala ni menjunjung. Okey. Kalau atas kepala ni menjunjung 79%, 21% salah. Okey. Okey. Oh, Irwan 4/4. Okey. Jadi Irwan. Okay, next. Gambar lelaki yang sedang bawa hidangan dengan tapak tangan. Ramai salah. Apa masalah? Tick A dengan A dia. Gambar apa ni? Kan ada 2 A. Oh, A dengan A. oh A dengan A. A dengan A ada 2. Oh, okey, tak apa-apa. So gambar, kata kerja sini ialah Tentang. Tentang. apa kata kerja sini? Tatang. Tatang. Okey, ejaan dia tatang. T-A-T-A-N-G. Oh, sini ada dua. Okey, mana satu? Itulah saya buat rasa salah juga.
Sepatutnya biru tu dulu baru tu. Kenapa biru dulu? Mana Tak. dulu? Kuning dulu. Okey, tengok kuning. jawapan. Tu biru. Okey, Betul aku jatuh. Hilang. Sikin letak A apa dulu? Kuning ke biru? Kuning. Kuning dulu. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok seterusnya. E, G. Okey, ni tak ada. Tak ada sama. Bawa barang dengan bau. Biasa orang sebut nasi. Nasi apa? Kalau dekat kedai mamak kat Pening tu, nasi apa? Okey, kata kerja situ ialah kata kerja dia apa? Mengandar. Kata dasar dia kandar. Kandar. Ini kandar, kayu kandar. Dia mengandar bakul. So dia letak imbuhan mengandar. Okey, jadi M E N G A N D A R, mengandar. Okey. Merah, biru, hijau, kuning. Okey, kita tengok. Okey, masih lagi Nora Sikin, Faiz, Kristina, Ain Syami. Iwan dah hilang lah. Okey. Seterusnya soalan kelima. Yes. Tapi dia nak event ni belum. Oh, ada 2 G. Yes. Okey. G hijau dulu. Kata kerja dia ialah apa? Kata dasar dia ialah usung. Usung. Kata dasar dia usung. Jadi dia letak imbuhan mengusung. So di sini G hijau dulu. Okey. So kita tengok siapa yang Arena terus melompat. Nombor 2. Okey. So kita tengok soalan yang ke-6. Oh, ada 2 B. Aduh. Bawa beg dengan tangan.
Okey. Kata kerja situ ialah kata kerja situ ialah bimbit, membimbit. Kata kerja dia bimbit, letak imbuhan mem jadi membimbit. Situ B kuning dulu. Okey. Dah sikit ada yang jatuh balik. Okey. Next soalan ke-7. Oh, ada 2 N. Hijau dulu hijau dulu. Okey. Kata kerja situ ialah jinjing, jinjing. Letak imbuhan menjinjing. Okey. Bawa tangan dengan tangan. Tadi bimbit, ini jinjing. Okey. Dia ada beza bimbit dengan jinjing. Okey. Kita tengok. Okey. Soalan 8. Menguji kesabaran. Lagilah. Okey, ini tak ada yang sama. Ini tak ada yang sama. Dia bawa kawan dia dengan macam tu. Itu dia kata apa? Kawan dia tak boleh jalan tu. Okey, tahniah 67%. Gambar ni kata kerja dia apa? Memapah. Memapah. Kata dasar dia? Apa kata dasar dia? Memapah tu dah letak imbuhan. Kata dasar dia? Papa. Papah. Okey, papah. Papa. Orang tak boleh jalan, jadi dia papah. Jadi bila letak imbuhan jadi memapah. Okey. MEMAPAH. Okey. Okey, dua yang terakhir. Fiz, semua salah Fiz. Habis betul satu je. Okey. Ni tak ada, semua berlainan. Okey, tak ada yang sama. Okey, bawa barang, dia kepit dekat ketiak. Okey. Kepit dekat ketiak. Okey, pemuda ni dia sedang mengepit barang, mungkin mengepit fail kat ketiak dia tu. Bermakam. Menghapak. Tak ramai yang betul. Okey. Jawapan dia ialah mengelek. Gelek.
Okay, bawa barang, kepit ketiak tu kita panggil menggelek. M-E-N-G-E-L-E-K. Menggelek. Okay. So kena hati-hati ya dengan kata kerja. Tengok. Okay, Ain Syamin, Nora Syikin. Okay. Last. Okey, Ronaldo sedang apa piala tu? Bila menang dapat piala, angkat piala tu, apa kata kerja tu? Alah. Okey, 76% yang betul. Okey, kata kerja situ ialah apa? Menjulang. Menjulang. Kata dasar dia? Kau minta gambar. Julang. Julang. Jadi letak imbuhan dia jadi menjulang. Okey, ramai juga yang betul. So kita tengok siapakah yang menjulang piala. Apa ni? Syokkan kau rapper. Okey, tempat 3 Tania Dani Zati. Kedua Ain Syamim. Dan tempat pertama Nora Syikin. Okey, Tania, Nora Syikin, Ain Syamim dan Dani Zati. Okey. So yang dah Isi borang. jangan lupa isi borang Siapa yang belum isi borang, isi borang. Belum. Okey. Selepas ni cikgu akan bagi soalan pemahaman dalam grup WhatsApp. So kamu boleh buat dan submit dalam portal. Kalau boleh submit sekali saja. Jangan cikgu tengok ada 2-3 orang murid dia submit 3-4 kali. Submit sekali saja. Okey, yang kedua cikgu nak beritahu apa? Yang kedua pertama submit. Okey, yang kedua hari Jumaat ni cikgu akan bagi ujian ujian pemahaman. Okey. Seterusnya tak apalah. Kelas 6 berstudy ada kelas bahasa Inggeris kan sekejap lagi. Okey, so cukup untuk hari ini. So kita jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan pun mungkin kita jumpa pada hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah cuti. Lepas tu kita akan bersemuka. Kamu dah dapat jadual dan dapat penggiliran kan. Okey, so cukup untuk setakat ini dan cikgu harap kamu stay at home, jaga diri. Sekian, terima kasih. Cikgu, start sekolah bila cikgu? Kamu lagi lepas Deepavali. Minggu depan ada cuti Deepavali. 8 bulan dah. 8. Kamu ada penggiliran Tengok dalam WhatsApp group ada ship A dan ship B. Kamu pastikan kamu ship Kumpulan apa? A, kumpulan B. Kumpulan A, kumpulan B. 8 bulan tu kumpulan apa? 8 bulan, kumpulan A ya? Kumpulan A. Kumpulan A. Okey. So, apa-apa pun tengok WhatsApp group. Okey, jelas adalah satu cikgu nak beritahu apa, cikgu lupa. Okey, tak apalah. Nanti cikgu kalau cikgu ingat cikgu buat. Okey, so kita jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, alright. Again. Terima kasih cikgu.